Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Banin dan Banat? Mualimah harap semua dalam keadaan sihat insya-Allah. Baik, pada hari ini bersama dengan Mualimah Adila dalam subjek sirah. Baik, jom kita teruskan dengan pembelajaran kita. Baik, pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang pertama, iaitu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan masuk unit yang pertama, iaitu hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Banin dan Banat, sila sediakan buku teks sirah. Jadikan sebagai rujukan kamu sepanjang kamu menonton video ini. Baik, jom kita teruskan. Baik, insya-Allah di akhir pembelajaran kali ini kamu akan dapat mengetahui rancangan jahat kaum Quraisy, yang kedua, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yang ketiga, mengepung rumah Rasulullah, yang keempat, bersembunyi di Gua Sur, yang kelima, tawaran hadiah, yang keenam, ketibaan di Madinah dan pembinaan masjid, yang ketujuh, persaudaraan Muhajirin dan Ansar, dan yang terakhir, yang ke-8 ialah perjanjian dengan Yahudi. Baik, kita masuk pada yang pertama, iaitu rancangan jahat kaum Quraisy. Baik, selepas Bai'atul Aqabah yang kedua, Muslimin Mekah berhijrah ke Madinah. Okey, Mualimah ingin ulang balik tentang Bai'atul Aqabah. Okey, tajuk Bai'atul Aqabah ni kamu dah belajar waktu kamu tahun 3. Jadi Mualimah hanya sekadar untuk ulang sepintas lalu sahaja dengan kamu. Okey, Bai'atul Aqabah. Bai'ah bermaksud ikrar ataupun perjanjian. Aqabah bermaksud tempat di mana berlakunya perjanjian tersebut. Okey, terdapat dua perjanjian, iaitu Bai'atul Aqabah yang pertama dan Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'atul Aqabah yang pertama berlaku pada 621 Masihi, di mana terlibat dalam 12 orang dari penduduk Yasrib. Mereka ini terdiri daripada suku Aus dan juga Khazraj yang ingin memeluk Islam. Baik, Mualimah sebut sedikit sahaja antara isi kandungan Bai'atul Aqabah yang pertama. Antaranya rela berkorban harta dan jiwa, tidak menyekutukan Allah dan tidak membunuh. Ini antara daripada kandungan Bai'atul Aqabah yang pertama. Baik, Mualimah sebut perjanjian Aqabah yang kedua berlaku pada 622 Masihi. Antara isi kandungannya melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu hanya Mualimah ceritakan sebentar lalu, kerana tahun lepas kamu dah belajar tajuk tentang Bai'atul Aqabah. Baik, kita teruskan pada tajuk utama kita, iaitu rancangan jahat kaum Quraisy. Baik, pembesar Quraisy rasa terancam kerana Islam semakin kuat. Mereka telah bermesyuarat di satu tempat yang namanya ialah Darun Nadwah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabilah perlu menyediakan seorang pahlawan untuk menikam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini antara perancangan yang dilakukan oleh pembesar Quraisy untuk merancang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ketidakpuas hati mereka terhadap Islam yang semakin kuat dan berkembang. Baik, kita teruskan dengan yang kedua, iaitu hijrah ke Madinah. Tujuan hijrah ini ialah untuk menyelamatkan iman dan Islam, kerana ketika itu di Makkah berlakunya berbagai penyiksaan terhadap umat Islam. Jadi Rasulullah SAW memberikan arahan untuk sebahagian daripada Muslimin pergi berhijrah ke Mekah, dan penunjuk jalan di padang pasir ialah Abdullah bin Uraiqid.
Rasulullah SAW tetap dipercayai sebagai Al-Amin. Apa maksud Al-Amin? Ialah orang yang boleh dipercayai. Baik, kita sambung yang seterusnya. Mengepung rumah Rasulullah SAW. Seperti yang Muallimah telah ceritakan tadi, di mana pembesar Quraisy mereka telah bermesyuarat merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Dan setiap kabilah perlu menyediakan seorang pahlawan untuk menikam Rasulullah SAW. Baik, tiba waktu yang telah dirancang, kumpulan pemuda Quraisy mengepung rumah Rasulullah SAW pada waktu malam. Sayyidina Ali bin Abi Talib telah menggantikan tempat tidur Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk mengelirukan musyrikin Quraisy dan demi menjaga keselamatan baginda. Rasulullah SAW membaca surah Yasin dan apabila sampai pada ayat ke-9, pemuda Quraisy tidak menyedari Rasulullah SAW telah keluar dari rumahnya. Setelah Rasulullah keluar daripada rumahnya, Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar. Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari Mekah menuju ke Gua Sur untuk bersembunyi, lebih kurang dalam 3 hari. Terdapat pelbagai bantuan, antaranya bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu 2 ekor burung merpati dan seekor laba-laba telah membuat sarang merentangi pintu gua. Dan bantuan daripada para sahabat, iaitu Abdullah bin Abu Bakar telah membawa berita perkembangan kaum Quraisy di Mekah. Asma binti Abu Bakar membawa makanan untuk Rasulullah SAW dan bapanya. Seterusnya, Amir bin Fuhairah, seorang pengembala kambing dan juga telah memerah susu untuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kisah ini telah diceritakan dalam surah At-Taubah ayat 40. Seketikanya di Mekah pula, pembesar Quraisy telah menawarkan 100 ekor unta bagi sesiapa yang dapat membunuh Rasulullah SAW. Kemudian, terdapat seorang yang mahir dalam menjejaki orang, iaitu Sarqah bin Malik. Sarqah bin Malik telah dapat menjejaki Rasulullah SAW. Dia dapat tahu di mana tempat Rasulullah SAW bersembunyi. Semasa dalam perjalanan Rasulullah, Sarqah bin Malik mencari Rasulullah SAW, dia berjaya untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba, kuda Sarqah terjatuh dan angin telah meniup debu ke matanya beberapa kali. Kaki kudanya termasuk ke dalam tanah. Jadi bila keadaan berlaku dalam keadaan yang cemas, Sarqah telah memohon ampun daripada Rasulullah SAW dan telah memeluk agama Islam. Jadi ini antara Sarqah ini antara orang yang telah paling kuat menentang dakwah Rasulullah SAW. Dan akhirnya ia telah memeluk agama Islam. Setelah 3 hari berada dalam Gua Sur, Rasulullah SAW dan Abu Bakar meneruskan perjalanan mereka ke Madinah. Setibanya mereka di Quba pada hari Isnin 24 September 622 Masihi, iaitu bersamaan dengan 8 Rabiul Awal tahun ke-3 kerasulan. Baik, terdapat ralat pada tarikh iaitu 23 September tukarkan kepada 24 September. Baik, Rasulullah SAW disambut dengan paluan gendang, nasyid dan sorakan oleh penduduk Madinah. Unta Rasulullah SAW iaitu bernama Kashwa, iaitu unta kesayangan Nabi Muhammad SAW, berhenti di kawasan penempatan kepunyaan As'ad dan Auf. Baik, di situlah Rasulullah SAW membina masjid dan juga rumah yang berdekatan dengan rumah Abu Ayyub Khalid Al-Ansari. Abu Ayyub Khalid Al-Ansari
menjemput Rasulullah SAW ke rumahnya dan menyediakan tempat untuk Rasulullah di bahagian atas rumahnya. Namun, ditolak dengan alasan untuk menyenangkan orang ramai yang hendak mengunjungi Rasulullah. Baik, Abu Ayyub Khalid Al-Ansari ini ialah sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dari kalangan Al-Ansar. Okey. Perkampungan ini bernama Perkampungan Bani Najjar. Umat Islam yang tinggal di Mekah telah pergi berhijrah ke Madinah untuk memperkembangkan Islam ataupun memperkembangkan dakwah Islam. Sementara di Mekah itu berlaku kucak-kacir di mana berlaku penyisahan terhadap umat Islam. Okey, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kita lihat pada penduduk Madinah. Kaum Ansar ialah penduduk asal Madinah dan juga kaum Muhajirin ialah orang-orang Islam yang telah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ini kita panggil kaum Muhajirin. Kaum Ansar adalah penduduk asal Madinah. Baik, persaudaraan telah dibuat atas dasar akidah dan kasih sayang, di mana sikap kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin sanggup berkongsi harta, berlumba-lumba mendapatkan saudara dari kalangan kaum Muhajirin, mengutamakan kepentingan kaum Muhajirin daripada kaum mereka sendiri. Maknanya layanan kaum Ansar terhadap kaum Muhajirin sangat baik. Baik, kita pergi kepada perjanjian dengan Yahudi. Okey, tujuan Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan Yahudi adalah untuk kepentingan dan juga menguntungkan kaum muslimin. Baik, Yahudi ini adalah bangsa yang bukan Islam yang tinggal dekat Madinah ataupun tinggal hampir dengan Madinah. Jadi kaum Yahudi tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menyerang ataupun nak memusuhi kaum muslimin. Jadi dengan sebab itulah Rasulullah SAW membuat perjanjian untuk memberikan kebebasan mutlak kepada kaum Yahudi dari segi soal agama dan juga harta benda agar tidak berlakunya permusuhan. Baik, ini antara isi-isi perjanjian daripada Rasulullah SAW. Yang pertama, kedua-dua pihak tidak boleh melindungi pihak Quraisy. Pihak Quraisy ni tak boleh melindungi daripada orang-orang kafir Quraisy daripada Mekah lah. Yang kedua, kedua-dua pihak mesti saling membantu jika ada ancaman dan juga musuh. Maknanya antara kaum muslimin dan juga kaum Yahudi, mereka sama-sama membantu untuk mempertahankan Madinah daripada serangan ancaman musuh. Yang ketiga, kedua-dua pihak mesti mempertahankan Madinah jika diserang. Yang keempat, kedua-dua pihak mesti hidup berbaik-baik. Maksudnya tak ada bermusuh-musuhan walaupun tinggal berbeza agama. Baik, yang kelima, orang Yahudi diberikan kebebasan beragama. Macam Maklimah cakap tadilah, Rasulullah SAW memberikan kebebasan mutlak kepada kaum Yahudi untuk mereka bebas dalam agama mereka. Dan seterusnya adalah sistem diat diteruskan. Apa tu sistem diat ni? Sistem diat ni dikenakan cas bayaran ataupun denda yang diberikan kepada orang yang melakukan penjenayah atau orang yang melakukan pembunuhan. Macam kita sekarang lah, sistem kita sekarang ni. Kalau orang yang buat salah, orang yang buat jenayah akan dikenakan denda wang sebanyak yang telah ditetapkan lah. Jadi sebenarnya sistem diat ni telah lama dan telah ada pada zaman Rasulullah SAW. Alhamdulillah, sampai di situ saja penerangan secara ringkas Maklimah ceritakan tentang hijrah Rasulullah SAW. Baik, kamu boleh rujuk pada buku teks kamu untuk mengetahui kisah dengan lebih detail lagi. Okey, mungkinnya sekarang ni Maklimah cerita dengan secara ringkas lah. Okey, terima kasih kepada kamu semua kerana setia dalam kelas online Sirah. Semoga berjumpa lagi insya-Allah, dan jangan lupa untuk ulang kaji subjek Sirah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.